Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawl fayattabi'una ahsanah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan inayah daripadanya dapat sama-sama kita teruskan pengajian kita yang berhenti kerana PKP baru ni. Maka kita sampai pada muka surat 59 58 surat 60 atas sekali. Bal sarrahu situ ni 59 dah. Ya dah habis kat situ. Bismillah dah. Wa innama farraqu. Sambung atas ni. Tidak apalah, kita ambil daripada 59. Betul dah situ wa innama farraqu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa innama farraqu bainal muayyani wa ghairihi ma'a anna al-madara al-ilmu bisabqi az-zawjiyyati aw bi'adamihi hatta ya'mala bil asli fi kullin minhuma li'anna al-qadhiya lamma ta'ayyana az-zawju 'indahu bismihi aw shakhsihi ta'akkada lahu al-ihtiyatu wal 'amalu bi asli baqa'i az-zawjiyyah fashturita ath-thubutu ولأنها لما ذكرت معينا باسم العلم كأنها ادعت عليه. Kata pengarang, hanya sahaja para ulama membedakan antara adanya suami diketahui secara muayyan. Secara muayyan diketahui secara tertentu. Sedangkan secara muayyan dengan yang tidak muayyan. Sedangkan bidang permasalahannya adalah telah diketahui adanya atau tidak adanya perikatan perkahwinan.
Hak tu isunya nak tahu ada tak ada je perkahwinan. Tapi kenapa ada beza juga, muayyan juga tidak muayyan itu, sehingga memungkinkan qadi berbuat berdasarkan yang mana dasar asal. Hak mana hak asal? Salah satunya iaitu telah ada perkahwinan atau belum. Kerana dengan adanya suami yang tertakyinkan, tertakyin ni hak tertentu, hak tahu nama, tahu secara tertentu di depan qadi, baik nama mahupun orangnya, maka mengharuskan dia lebih berhati-hati dan berpedoman dengan dasar asal bahawa perikatan perkahwinan masih ada, yang makanya disyaratkan adanya penetapan perceraiannya. Dan kerana dengan adanya sang isteri mentakyinkan nama suami, maka seakan-akan mendakwa sang suami mentolaknya. Panjang bahasa fiqh ni, bahasa fiqh. Di bahasa fiqh Islam ni dia teknikal. Teknikal dan dia teliti satu-satu. Kalau gini-gini, kalau gini-gini. Jadi kitab-kitab lama ni biasalah, kadang-kadang 2-3 masalah dia talk sekali. Okey, kita hurai balik, kita baca balik. Isu yang lama dah tertinggal ni berkaitan dengan hak belum ni. Mana ke surat 58 tu. Wa yajuzu liqadin tazwiju man qalat ana khaliyatun an nikahin wa iddatin ma lam ya'rif laha zawjan wa illa syurita ithbatu li firaqihi. Harus bagi tok qadi menikahkan perempuan hak beritahu saya dah kosong daripada nikah dan saya dah kosong daripada iddah. Iddah tak ada dah, saya pun bukan tok bini orang. Nampak tak? Perempuan tidak dakwa. Jadi tok qadi bila perempuan dakwa, saya dah tak ada nikah, saya tak ada tok lelaki dah, ataupun saya dah dicerai, dah habis iddah dah, boleh dia nikahkan selagi mana ia tidak tahu siapa suami perempuan tu. Boleh dah dia pakai semata-mata perkataan perempuan. Jika tidak ni, kalau perempuan tu khabar siapa tok lelaki dia, ataupun tok qadi kenal siapa tok lelaki kepada perempuan tadi, maka disyaratkan kena sabit cerai. Bila tahu siapa tok lelaki, tok qadi kena pastikan memang betul cerai, memang betul habis iddah. Tu beza dia. Jadi nampak ada beza. Kalau orang puang tu tak beritahu siapa nama tok lakinya, dia orang tak tahu siapa tok laki dia, semata-mata dia beritahu saya ni dah habis iddah, atau saya tok laki saya tak ada dah, saya habis iddah dah, boleh percaya dah tok qadi ni boleh nikah dah puan ni dengan orang lain. Nampak? Tapi kalau dia sebut nama, tak boleh lagi. Dia kena pastikan betul ke tidak cerai. Apa beza tu? Itu asal hak kita baca pada malam ni. Kata dia, wa innama farraqu bainal muayyani wa ghairihi. Hanya senya para ulama membezakan antara suami hak ditakyin, zauj an muayyan, suami hak telah diketahui dan ditakyin, ditentu dah. Wa ghairihi, dengan hak tak tentu. Hak tadi mula-mula kata tidak khabar siapa nama suami dia. Yang kedua, dia tentukan nama suami. Hukum berbeza. Kenapa berbeza? Innama farraqu ma'a anna al-madara wal ilma bisabqi ma'a anna al-madara al-ilmu wa anna al-madar ma'a anna al-madara al-ilmu wal hal. Asasnya, madar ni point, fokusnya, annal madara al-ilmu bisabqi zawjiyati, iaitu pengetahuan tentang terdahulu ni perkahwinan. Hak pentingnya gini, hak penting bahawa puang ni adakah dia ni masih janda, masih dara atau anak janda orang.
dia ni masih dara ke janda orang. Jadi hak fokusnya bahawa tahu bisa berkizaujiyah wa bi adamihi, dan tidak dia ni pernah nikah ke tak orang puang ni. Hak tu hak pentingnya. Hatta ya'mala, supaya apa? Innama farraku hatta ya'mala bil asli, supaya dapatlah Tok Qadhi tadi ya'mala bil asli, dapat beramal dengan asal. Okey. Jadi tahu dia ini bini orang yang telah dicerai, janda orang kita sebut, ataupun dia ni bukan bini orang, tak pernah menikah. Hak tu fokusnya hatta ya'mala bil asli fi kulli minhuma, supaya dapat beramal dengan asal daripada setiap keduanya. Asal makna ikut kepada asal. Mana kalau hak puang ni masih dara, makna asal dak nikah, maka bolehlah dia nikah kerana asal dak nikah. Kalau dia dah nikah, makna asal dia bini orang, maka dah boleh nak nikah kecuali kena sabitkan dia itu telah dicerai dan habis iddah. Jadi tujuan apa nak tahu tu? Padahal tujuan nak tahu nikah tak nikah je. Dia pernah nikah ke tidak? Supaya apa nak tahu? Supaya hatta ya'mala bil asli fi kulli minhuma, dapat Tok Qadhi ni beramal dengan asal. Antara kaedah yang dipakai dalam hukum ialah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana, kaedah usul fiqh. Asal kekal sesuatu di atas sesuatu. Nampak? Dia panggil qawaid fiqhiyah lah, al-istishab. Istishab tu antara dalil syarak ialah al-istishab. Istishab dalil syarak. Al-istishab makna tengok kepada asal. Asal dia anak dara tak? Anak dara tak tahu apa cerita, dia tu tengok pada asal. Asal anak dara boleh nikah. Asal janda makna pernah nikah. Makna kena tentukan bahawa memang betul dia menikah. Sepatutnya tahu nikah dan nikah je lah. Tapi kenapa dibezakan tok laki hak ditentukan dengan tok laki yang tidak ditentukan nama ni? Li'annal qadhiya, ini illah dia. Li'annal qadhiya, ini illah kepada wa innama farraku. Li'annal qadhiya, kerana tok qadhi lamma ta'ayyana az-zawju indahu, bila mana dah tertentu suami di sisi tok qadhi, bismihi, dengan nama. Tok qadhi tahu nama tok laki dia ni Ahmad bin Jaih contohnya. Au bisyak au syakhsihi, atau dengan diri orang tu. Tok qadhi ni kenal siapa tok laki dia. Dia kenal. Maka bila tok qadhi kenal, ta'akkada lahu al-ihtiyatu, maka ta'akkad, disangatkan, dikuatkan baginya untuk ambil ihtiyat. Maka tok qadhi bila dah kenal tok laki, kena ambil ihtiyat. Dia kena ambil hati-hati. Ihtiyat ni makna berwaspada. Ambil hak selamat. Ta'akkada lahu al-ihtiyatu wal 'amalu bi asli baqa'iz zawjiyyah, dan beramal dengan asal kekal kehubungan pernikahan. Jadi bila gitu tengok, dah tahu kenal tok laki, makna confirm lah orang puang ni pernah nikah. Maka kalau ikut hukum asalnya dia ni bini orang. Maka fashturitas thubutu, maka disyaratkan sabit. Sabit apa? Sabit perceraian. Kena syarat, pasti kena tahu confirm ni cerai sungguh ni. Dah sebab asal kan dia kata dia bini orang, janda orang, mana dia bini orang dulu. Maka hak yakin memang benar dia ni berlaki. Maka tok qadhi bila kenal tok laki dia, tok qadhi kena pastikan betul ke tak, sabit ke tidak bahawa cerai. Nampak? Ni bukan tugas kita belaka ni, nampak tak? Tugas tok qadhi ni. Wali annaha, dan kerana sesungguhnya lamma dzakarat muayyanan, lamma dzakarat, tak kala
isteri ni dia sebut muayyanan, seseorang yang tertentu, bismil alami. Bismil alam tu, bismil alam, dia tulis bismi ala ilmi dah, bismil alam. Dia tentukan dengan isim alam. Isim alam, bukan ilmi tu, kat ni salah. Bismillah, isim alam Isim alam ni kata nama khas lah. Makna bini sebut, tok laki saya nama si pulang, biar si pulang. Maka sekarang ni mudah lah. Orang tak bawa nama saja, bawa kad penalang ataupun IC, sebut IC. Tu senang, check tahu lalu tu, nampak? Maka apabila perempuan tadi dia zakarat muayyanan bismil alam, dia sebut lelaki yang tertentu dengan nama isim alam, nama tertentu, ka'annaha idda'at 'alaiha, seakan dia dakwa ke atas suami. Bila perempuan tadi main ngadu bahawa dia telah diceraikan oleh suami dia, Ahmad bin Jaih tadi, Ahmad Jaih contohnya lah, maka apa yang dibuat tu, dia telah mendakwa suami cerai. Betul tak? Jadi bila dalam proses perhakiman, al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara, dakwaan tu orang hak dakwa kena datangkan bukti. Orang hak nafi dia boleh sumpah je. Makna dia buat benda baru, dia mendakwa sesuatu, dakwaan sesuatu ni sesuatu yang menyalahi asal. Asalnya nikah kekal. Dia dakwa suami dia tolak. Bila dakwa tolak, tok qadi kena pastikan betul ke tidak tolak tu. Ni teknikal lah ni, benda teknikal sangat ni, rumit sangat ni. Kalau benda-benda gini pun belajar dalam fiqh qada pun. Kalau fiqh qada pun, kalau ijazah mungkin dok seteknikal beginilah. Peringkat lebih pada ijazah master tu mungkin dia akan bincang. Sebab apa lah dia? Kerana seakan perempuan tadi dakwa suami dia cerai dia. Bila dakwa cerai, tok qadi kena cek lah, betul ke tak cerai. Nampak? Ka'annaha idda'at alaihi bal sarrahu. Nampak? Kemudian kata muallif, bal sarrahu bi annaha da'wan alaihi fala budda min ithbati dhalik. Bahkan para ulama menjelaskan bahawa bererti wanita mendakwa sang suaminya menceraikannya, maka harus ada penetapan mengenai perceraian tu. Benda sama tadi. Bal sarrahu, bahkan para ulama sebut secara sahih, secara sarih, secara jelas, bi annaha da'wan alaihi. Perkataan perempuan itu ialah dakwaan kepada suaminya. Dia telah mendakwa suami dia mencerai dia. Bila dakwa, fala budda min isbati dhalik. Tak dapat tidak, mesti dia sabitkan. Tok qadi kena sabitkan betul cerai itu berlaku ataupun tidak. Okey. Bi khilafi ma idza arafa mutlaqaz zawjati. Zaujiyah ke zaujiyah dah. Bi khilafi ma idza arafa mutlaqaz zawjiyati min ghairi ta'yinin bima dhukir faktufiya bi ikhbariha bil khuluwi 'anil mawani'i liqauli al ashabi innal 'ibrata fil 'uqudi biqauli arbabiha. Lain halnya jika sang qadi mengetahui adanya ikatan perkahwinan hanya secara mutlak, global dia kata. Secara mutlak maksudnya tanpa pentakyinan, tanpa ditentukan, seperti di atas. Tak sebut macam hak dulu, nama tak sebut, orang pun tak tahu mana. Maka cukup baginya dengan pemberitaan wanita mengenai keterlepasan dirinya dari penghalang-penghalang pernikahan sebagai berdasar ucapan al-ashab. Ashab ni makna ulama mazhab Syafi'i, ashabus Syafi'i. Sesungguhnya ukuran penilaian dalam segala akad adalah ucapan orang yang mengadakan akad itu. Okey, sekarang ni kenapa dia terang? Dia terang dah, tahu dah apa bila tahu nama tok qadi kena cermat.
Tok Qadi kena pastikan betul-betul berlaku ke tidak tolak tersebut. Dia kadang-kadang berlaku banyaknya dalam masyarakat kan mana. Orang puang tu dia kata suami dia tolak dia dah. Sebab apa? Sebab suami dia suruh balik mak dia. Suami kata mu balik mak mu. Balik asal balik mak aku lah. Dia halal gitu je. Lepas tu dia ngaku bahawa tok laki dia tolak dia. Tok laki dia tolak dia. Jadi betul ke tak tok laki tolak dia? Hak tu kena tentu. Kadang yang anggap tok laki tolak dia. Jadi kalau tok Qadi tak cermat kau, jumpa juru nikah, dia cari orang hak kasih lama dia, nikah molek ada. Padahal dia bini orang. Nampak bini orang mana boleh menikah orang lain. Tu bahaya tu. Sebab tu perempuan ni nak cari biarlah ada kurangnya ada ilmu agama lah sikit. Nampak tak? Ni kalau tidak maksudnya dia akan ikut nafsu dia lah. Hak ada ilmu agama dah ikut nafsu perempuan. Nampak tak? Hak tahu dah pun hak ada ilmu agama dah. Sebab orang perempuan ni dia gitu. Jadi hak kena sabar lebihnya orang lelaki. Jadi bila begitu dia pun main mengaku bahawa tok lelaki tolak dia dah. Dah kadang-kadang betul tok lelaki tolak tapi tok lelaki rujuk. Dia tak tahu juga. Tak? Tok lelaki rujuk. Sebab rujuk tak mesti depan isteri. Rujuk. Dia tak mesti depan isteri. Tok lelaki tolak isteri dia, lepas tu dia kata aku rujuklah isteri aku ke dalam nikah aku. Rujuk jadi. Cuma dari segi enactment ni tak boleh lah. Nak rujuk, nak tolak ni mesti dekat mahkamah. Sebab apa dia letak depan mahkamah tu? Sebab berlaku gini kan. Nak tahu lafaz tok laki, kadang suami kata mu balik mu. Jadi orang puang ni ingat ke tolak. Tok laki tak niat tolak. Ataupun tok laki niat tolak, boleh juga. Sebab dia jadi lafaz kinayah. Sindir orang kata, mu baliklah rumah kita, kira putus lah. Ada tak gitu? Dah kita kira putus lah. Nampak dah boleh pergi dah kita ni, kita kira putus. Kira putus tu benda masuk cerai ke tolak ke? Tak mesti lagi. Kena kembali pada niat si suami. Suami niat tolak ke tidak? Orang puang dia kata macam tolak dah. Tok lelaki kata tak. Putus tu makna putus cakap. Putus cakap, putus berhubung ke mana. Jadi benda itu waktu yang mahkamah kata nak cerai ni cerai mahkamah. Sebagaimana nak nikah. Nak nikah bukan panggil tok Qadi. Bukan panggil juru nikah. Dah bila nak tolak, senang-senang tolak gitu. Sebab itu bab ni tak boleh ambil engkau. Sebab dia akan lagi hak lelaki nikahkan dia. Hak lelaki dengan nikahkan dia. Tak akan jadi kesang kepada tu. Dapat anak pula. Anak tu memanglah anak suami tu sebab tapi anak dia panggil wati syubha. Dia bukan anak zina. Tak dapat jadi anak zina. Anak wati syubha. Cumanya benda itu membawa kepada kesang yang kesang yang tak molek lah. Okey. Mana tadi? Dia kata bi khilafi bersalahan. Bi khilafi ma idza arafa. Situ dah. Bi khilafi ma idza arafa mutlaqaz zawjiyyati. Lain kalau Tok Qadi tahu mutlaqaz zawjiyyati, semata-mata ada pernikahan je. Dia tak tahu siapa tok lelaki dia nama apa. Orang puang pun tak khabar nama apa. Dia tahu hanya nikah je. Min ghairi ta'yinin bima dzukira, tanpa ada penentuan apa yang telah disebut. Nama pun tak tahu, orang pun tak tahu. Kalau gitu faktufiya bi ikhbariha bil khuluwi 'anil mawani'i, maka cukup dengan memberitahu oleh wanita tadi bahawa dia dah kosong daripada segala penghalang. Dia dah sunyi daripada segala penghalang-penghalang nikah. Ia bukan bini orang, iddah pun dah habis iddah. Cukup dah kalau dikhabar saya dah habis iddah dengan tok laki saya. Kalau dak khabar nama cukup dah gitu. Apa sebab dalam masalah ni cukup dah.
dari segi hukum. Liqaulil ashab, ini berdasarkan kepada perkataan ashabus Syafi'iyah. Jadi ulama-ulama mazhab Syafi'i ini, dia qaul dalam mazhab ni ialah al-mazhab ni an-naqlu. Mazhab ini ialah nukilan. Kata-kata imam dan kata-kata ashab, imam-imam dan ulama-ulama yang membina mazhab tu. Sebab itu mazhab ni nukilan, an-nukul. Jadi kerana ulama-ulama mazhab Syafi'i sebut innal ibrata fil uqudi biqauli arbabiha, sesungguhnya yang dikira pada masalah akad ialah perkataan empunya akad. Apa maksud? Ini kaedah umum. Dia kata mana-mana akad, perkataan yang diambil kira, hak kita nak pegang, hak nak menang, hak nak pakai, tuang punya akad. Tuang punya akad. Sekarang ni hak tahu pasal edah ni siapa? Orang puang lah. Jadi kalau dia kata ya habis edah, pegang hak dia. Kecuali ada bukti lain. Ni kalau tak ada bukti ni. Kalau tak ada bukti ni, apa dah? Ialah empunya akad. Empunya akad. Contoh senang, jual beli. Kita beli barang. Barang kita beli. Kita beli barang, contoh, beli barang. Beli air ni contoh. Lepas tu orang duk baloh. Air ni RM1 ke RM2? Baloh harga RM1 2. Jadi nak pegang kata siapa? Tanya kita hak beli. Dia kata dok. Apa ni? Ustaz beli tu RM2. Orang lain kata dok beli RM1.5. Dok RM2. Apa tu? Kembali kepada tuan punya akad. Akad saya beli. Bila saya beli, berapa? RM1. Menang saya. Jadi kok kaedahnya, perkataan yang diterima ialah tuan punya akad tu. Dalam masalah ni orang puang tu berhak, kerana dia tahu tentang nikah dan nikah, dan dia endah tu hak dia. Berkaitan dengan dia, maka dimenangkan perkataan dia. Okey, habis. Nampak? Jadi ada sandaran bagi setiap situasi tu, dia ada illah dan sandaran dia. Kemudian kata pengarang, wa ammal waliyul khassu fayuzawwijuha in saddaqaha wa in arafa zawjaha al-awwala min ghairi ithbati talaqin wala yaminin, lakin yusannu lahu ka qadin lam ya'rif zawjaha talabu ithbati dhalika. Adapun bagi wali khas ni wali perempuan yang betul, sama ada ayah atau datuk ataupun adik-beradik, wali betul lah, wali yang ikut nasab ni. Kalau tak ada nasab, wilayah. Adapun bagi wali khas, maka adalah diperbolehkan mengahwinkan jika membenarkan ucapan wanita seperti di atas, sekalipun mengetahui ada suaminya yang pertama, tanpa dengan terlebih dahulu adanya penetapan perceraian atau mengambil sumpahnya. Tetapi baginya disunnahkan meminta penetapan perceraiannya, sebagaimana pula bagi qadi yang tidak mengetahui ada suaminya yang pertama. Okay. Sekarang ni kalau tadi untuk qadi ada dua situasi. Sekarang ni kalau wali apa tadi, adik-beradik dia ke, pak dara dia ke, sepupu dia ke jadi wali, ayah dia ke. Katanya wa ammal waliyul khassu, adapun wali khusus, fayuzawwijuha in saddaqaha, maka boleh dia menikahkan wanita tadi jika wali itu membenarkan perkataan wanita tadi. Dia kata hak anak-anak wali dia tu, hak puang tadi percaya contoh. Bila dia percaya, dia kata habis kena tolak habis endah dah, boleh nikah. Wa in arafa zawjahal awwala, walaupun wali tadi tahu, kenal siapa tok laki hak pertama. Dia kenal tok laki hak pertama tu siapa. Min ghairi ithbati talaqin, tanpa perlu mensabitkan berlaku talak, wala yaminin, dan tanpa perlu sumpah daripada pihak perempuan. Kalau puan tu kata dia kena tolak dan dia habis endah dah, nak nikah lain, tolong jadi wali ke saya? Tak, tolong jadi wali ke saya? Boleh dia percaya.
Nak percaya tu makna bukan percaya atas darat gitu, nak tengok jugalah. Tapi makna kalau semata-mata dakwaan tu munasabah, boleh pegang lah. Boleh pegang. Boleh pegang tanpa perlu isbatkan tolak. Dah betul dak mu tolak dia, tok laki mu tolak mu, walaupun dia tahu siapa tok laki dia yang pertama, tak perlu dah. Kenapa beza? Kerana wali khah ni kenal orang puang. Wali khah ni bukan orang lain. Ayah dia, tok ki dia, adik-beradik dia, pak dara dia, pupu dia. Bukan orang lain. Nampak tak? Bukan orang lain. Jadi bila begitu, biasanya tak berlaku sangatlah. Kalau tahu pun dia tahu dah benda ni. Lain dengan Tok Qadi. Tok Qadi berapa ratus orang mari depan Tok Qadi. Bukan yang kenal lah ke? Sebab itu dalam masalah kalau wali khah ni tak apa, dia boleh menikah. Sebab biasa dia tahu dah. Okey. Lakin tetapi yusannu lahu, sunat bagi wali khas ka qadin, sebagaimana sunat bagi tok qadi lam ya'rif zaujaha, yang tidak tahu nama perempuan, suami perempuan tadi, talaba ithbati dzalik, mesti tuntut pensabitan perceraian. Tapi walaupun harus dia nikahkan, tapi sunat juga dia kena pastikan betul ke tidak cerai. Satu. Yang kedua, lepas cerai ada rujuk ke tak? Habis endah ke tak habis endah lagi? Kena pastikan, sunat. Jadi dalam masalah inilah, kalau dalam peraturan ataupun enactment mahkamah ke, boleh ambil lah. Dia ambil pandangan orang sunat pun nak kira tak dalam enactment. Jadi sebab ikut mudarat zaman sekarang ni, orang banyak menipu. Nak kata banyak tak baik lah, kita takut tak betul. Bukan banyak lah, adalah penipuan berlaku. Penipuan berlaku tu ada. Maka kalau nak meletakkan syarat, nak menikah kena tahu, memang patut sangat. Memang patut sangat-sangat. Okey, habis. Wa furriqa bainal qadi wal waliyyi haitsu fussila bainal muayyani wa ghairihi fi dhalika duna hadha li'anna al-qadhiya yajibu alaihi lihtiyatu akthara minal wali. Qadi dibedakan dengan wali khas dalam hubungan adanya pemisahan antara suami diketahui secara muayyan, secara tertentu, dan tidak muayyan, tidak tahu suami siapa-siapa, sebagai dipersyaratkan adanya penetapan perceraian untuk kebisaan bagi sang qadi, sedangkan bukan begitu untuk sang wali khas, kerana kewajipan berhati-hati yang qadi lebih banyak daripada sang wali khas. Kita ringkas nak kabur benda sini, terang dulu. Dia kata tadi, ni juga benda hak teknikal sangat ni. Dia kata Tok Qadi kalau kena tok laki hak puang, dia kena pastikan tolak dulu, kena selidik tentang cerai. Kalau tak kena, tak apa, dia boleh nikah tu. Wali khas, dia kena tak kena, dia boleh nikah je. Dah apa beza dua ni? Siapa gitu bah dia cara. Apa ilah? Kenapa dibezakan? Kenapa ulama Syafi'i bezakan? Tok Qadi ada tafsil. Kalau dia kenal nama suami, maka dia kena pastikan cerai tolak itu berlaku, baru boleh menikah. Kalau si perempuan tak sebut nama suami, dia kata dia dah habis endah, boleh dia menikah kata tu. Itu Tok Qadi. Ada perbezaan mengikut situasi. Wali khas dia kenal ke tak kenal, dia tahu, hatta dia tahu nama suami dia, suami pada perempuan tadi, hak pertama, dia boleh nikah. Boleh nikah tanpa tahu nama perempuan, tanpa mengisbatkan, tanpa mengisbatkan berlaku cerai atau tidak. Apa wali khas ni tak perlu selidik, kena tolak dah kena tolak. Dia kata wa furriqa bainal qadi, dan dibezakan, ditafriqkan, dibezakan bainal qadi wal wali, di antara qadi dan juga wali, haitsu sekira-kira fussila bainal muayyani, ditafsilkan, dibezakan, ditafsilkan di antara muayyan
yang lelaki yang tertentu, wa ghairihi, dan tidak tertentu, fi dzalika ay fil qadi, duna hadza, tidak pada ini, ay fil waliyil khas. Dzalika tu kembali kepada qadi, hadza ini kembali kepada waliyil khas. Tok qadi ada hukum berbeza. Kalau wali khas sama je. Kenapa berbeza tu? Dibezakan li'annal qadiya yajibu alaihi lihtiyatu akthara minal wali. Kerana tok qadi wajib dia lebih ihtiyat daripada wali. Tok qadi dia kena ihtiyat lebih, kena berhati-hati lebih daripada wali. Wali tu berhati dia tu kurang pun tak apa sebab anak pewalian dia. Nampak tak? Orang hak dia kena dah. Tapi tok qadi dia nak hukum kepada orang lain. Dia kena berhati molek ni. Orang hak mari tu bukan anak beranak dia kadang. Dia tak kenal pun. Jadi dia kena hati-hati. Nampak? Okey. Habis. Wa yajuzu limujbirin wa huwal abu wal jaddu fil bikri tawkilun muayyanun. Dia tulis gitu tau. Tawkilu muayyanin. Situ dia kena idhafah. Tawkilu muayyanin. Tawkilu muayyanin. Anu tu tanwin mai bawah. Tawkilu muayyanin sahha tazawwujuhu fi tazwiji muwalliyatihi bighairi idniha wa illam yu'ayyin al-mujbiru zawja fi tawkilihi. Jaiz tu makna harus. Harus bagi wali mujbir. Siapa wali mujbir? Iaitu ayah dan kakek. Kakek tu datuk. Wali mujbir ni 2 orang je. Wali mujbir ni. Wali mujbir ni ialah wali, ayah dan datuk. Dah apa beza dia? Ayah dan datuk ni dia boleh menikah anak dara dia tanpa minta izin. Dia boleh nikah anak dia. Tapi anak mana? Anak dara. Tanpa izin sekalipun boleh menikah. Dah kalau anak dara lepas tu tak boh. Kalau tak boh buat aduan lah. Dah dengan tok qadi bahawa dia tak boh, dia tak setuju. Tak apalah lepas tu. Boleh lah kalau tok qadi nampak tu, fasahlah nikah tu. Tapi nikah dengan apa? Dengan kufur lah. Dengan kufur. Orang lain tak boleh. Orang lain nak nikah kan, contoh adik-beradik dia nak nikah, nak jadi wali ke adik dia dengan kawan dia nak nikah. Kita abang, adik kita puang. Kita pun nak nikahkan adik kita dengan kawan kita. Tak boleh tu. Tak kabur pun, tak minta izin pun tak boleh. Tak ada kuasa. Kuasa ijbar ni, wali mujbir ni hanya bagi ayah dan juga datuk saja. Ya. Jaiz makna harus bagi wali mujbir itu ayah dan kakek untuk anak cucu yang masih perawan, masih dara. Tanpa seizin anak perwalian tersebut, boleh mewakilkan kepada orang lelaki muayyan. Orang lelaki muayyan, yakni ditentukan siapa orangnya untuk mengahwinkannya, nak mengahwinkan anak perwalian dia. Sekalipun dikala perwakilan sang wali mujbir tidak menentukan siapa calon suaminya. Okey, sekarang ni nak khabar satu lagi. Sebagaimana ayah boleh menikahkan anak tanpa izinnya, begitulah juga si ayah boleh wakilkan orang lain nikahkan anak dia tanpa minta izin dengan anak puang dia. Tahu tak? Jadi kuasa tu macam kita, kuasa wali mujbir terhadap anak puang kita ada pada kita. Kita serah ke orang lain untuk menikahkan, boleh? Tak ada benda. Wakalah. Taukil. Ya? Tukar nikah. Tu wakil kepada tukar nikah. Hak tu dak masalah sangat sebenarnya. Wakil tolong akak je. Wakil tolong akak. Betul lah. Waktu tak ada masalah tu, waktu sepakat tu. Waktu ni gini.
kita ni nak nikah anak puan kita, malah cara. Kita pun suruh saing kita, orang pandai sikit. Ini kamu cari lah siapa-siapa orang lelaki nikah anak puan aku. Bukan hak kisah kat nikah Tok Kadi ni. Tok Kadi tu maklum dah ada masalah tu, selesai lah tu. Sebab wali sebenar ayah. Cuma ayah mewakilkan orang lain untuk akad. Ayah mewakilkan orang lain untuk berwakil wali lah maksudnya. Berwakil wali. Tapi hak tu kiranya macam ayah dia juga selesai lah. Hak ni ayah dia kata gini kenal saya. Kata gini aku serah urusan kepada kamu untuk cari nikahkan anak puan aku. Faham tak? Bukan masa akad nikah tu, anak nikah tu boleh juga, tapi maksudnya waktu dak nampak sangat. Kiranya macam ayah dah akad nikah. Cuma Tok Kadi je juru nikah je tolong akadkan. Hak ni dia suruh terus kawan dia tu, mu cari anak aku siapa-siapa, mu tolong aku wakilkan kamu jadi wali kepada anakku. Tu dia kata wayajuzu, diharuskan. Wayajuzu mana tadi? Limujbirin, bagi wali mujbir, wahwal abu wal jadu fil bikri, taukilu muayyanin, mewakilkan orang tertentu. Idhafah tu taukilu muayyanin, ay rajulin muayyanin. Sahha tazawujuhu, yang mana orang lelaki ni sah dia nak menikahkan orang lain, dia ada kuasa. Maksud apa? Dia itu orang yang rasyid, dia boleh tasarruf, dia rasyid. Bukan makna kita wakilkan budak kecil nak nikahkan, tak boleh. Wakilkan orang gila, wakilkan orang yang wakilkan orang yang dia itu sendiri dia boleh akad nikah kalau untuk orang lain. Makna dengan syarat mukallaf, rasyid, adil. Fi tazwiji muwalliyatihi, untuk menikahkan anak pewalian, bi ghairi idniha, tanpa izin si perempuan pun, tanpa izin anak dia pun. Wa illam yu'ayyin al-mujbiru az-zawja fi tawkili, walaupun tidak menentukan wali mujbir akan suami dalam perwakilannya. Dalam perwakilan tu tidak sebut pun, aku wakilkan kamu untuk menikahkan anak aku si fulanah dengan Ahmad. Itu sebut. Tak apalah, makna wak ni ia akad nikah dengan Ahmad. Ayah ada tak ada tak kira. Ni dia kata aku serahlah kamu untuk menikahkan anak perempuanku si fulanah dengan mana-mana lelaki hak kufu. Boleh. Dah ayah dah sebut nama, dah apa? Sebab tu dia kata wa illam yu'ayyin al-mujbiru az-zawja, walaupun wali mujbir tidak tentukan siapa suami fi tawkilihi, dalam perwakilan tu. Dalam perwakilan dia sebut pun siapa tok lelaki hak nak nikah dengan anak puang ni, tak apa. Tidak ada masalah. Jadi sebagaimana yajuzu tasarruful aslu wa yajuzu tasarruful wakil. Al-wakilu bi manzilatil asil. Wakil tu macam hak ayah dah, sebab bila ayah kuasa tu dia ada kuasa juga. Wa 'alal wakili wa 'ala wakilin illam yu'ayyin al-waliyu az-zawja ri'ayatal hadhi wa ihtiyatin. Ri'ayatal hadhi wa ihtiyatun, kalau ikut boleh juga, wa ihtiyatin boleh. Apa nama, wa 'alal wakili ri'ayatu, wa 'ala illam ri'ayatu ka ri'ayata, wa 'ala wakilin ri'ayatu. Jadi mubtada' muakhar tu, wa 'ala wakilin ri'ayatu hadzin wa ihtiyatun fi amriha, fa in zawwajaha bi ghairi kuf'in aw bi kuf'in wa qad khatabaha al-akfa'u minhu lam yasihha at-tazwiju li mukhalafatihi al-ihtiyata al-wajiba alaihi. Jika sang wali tidak menentukan calon suami, maka sang wakil wajib menjaga kemanfaatan dan hati-hati dalam menangani urusan anak tersebut. Maka jika sang wali mengahwinkannya dengan suami tidak seimbang, sedang ada peminang lain yang lebih seimbang daripadanya, maka perkahwinan tidak sah kerana menyimpang dari sikap hati-hati yang wajib dilakukan. Okey. Sekarang ni kita wakil kepada orang lain untuk nikah anak kita. Wa 'ala wakilin illam yu'ayyin al-wali zawj, maka di atas wakil, kalau si bapa tidak tentukan siapa suami, nak pilih siapa,
wajib riayatu hadzin, kena rai hak lebih hadzin ni lebih panggil apa, lebih untung, untung, kena rai hak untung. Wahtiyatun, dan kena ihtiyat, kena hati-hati fi amriha, pada urusan perempuan tadi. Dia tak boleh ikut dah nak cari orang lelaki, dia kena cari hak lebih molek. Fa in zawajaha bi ghairi kuf'in, maka tafri', jika si wakil tadi nikahkan perempuan dengan lelaki yang tidak kufu, au bi kuf'in wa qad khatabaha akfa'u minhu, atau dia nikah dengan kufu juga, tapi orang puan ni dia cari diri calon dia hak lebih kufu pada cari hak wakil. Wakil cari kufu, tapi hak puan ni cari juga calon dia lebih kufu pada pilihan wakil, maka lam yasihat tazwi, tak sah pernikahan oleh wakil tadi. Kenapa? Li mukhalafatihi al-ihtiyat al-wajiba alaih, kerana dia menyalahi sikap berhati-hati yang wajib dia buat. Sikap cari hak lebih baik tu dia tak ikut, maka pernikahan tu dikira sah. Walaupun dia dapat kuasa macam kuasa wali, tapi dari segi masalah ni dia kena rai hak paling maslahah kepada perempuan. Sekadar itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.